Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru belajar sekalian. Kita bagi kawan-kawan lain masuk dulu, baru kita mula dulu ya. Okay, so relax sekejap. Selamat petang untuk Oviga selamat petang. Okey, tunggu sekejap kita bagi masa sekejap untuk pelajar lain masuk dulu. Suara cikgu dengar jelas tak? Gambar cikgu okey tak? Boleh chatting sikit dekat situ kalau okey? Okey, boleh dengar Okey, tak apa. Sambil-sambil tu santai-santai tu kamu bolehlah chat-chat sikit ya. Kita nak sembang sikit ya. Sebab ada yang tak berjaya masuk lagi katanya. Sekejap. Tak boleh masuk. Afiq Zahari. Okey, so relax-relax, santai-santai sekejap. Kelas kita akan mula mungkin dalam 3 atau 4 minit lagi ya. Sementara yang lain untuk masuk dulu ya. Okey, sementara tu boleh tak kamu chat dekat situ, cikgu nak tahu you nama you dan you sekolah daripada mana. Tapi sebut nama sekolah tu biar bersama dengan negeri mana lah. Jadi at least cikgu tahulah. Contohnya saya Oviga daripada SMK Kuching contohnya, daripada Sarawak contohnya ya. Boleh chatting sikit di situ supaya cikgu nampak you punya at least kita berkenalan sedikit lah sementara tunggu kawan-kawan kita yang lain untuk masuk ya. Ada masalah teknikal sekejap ya. Zoom.
pula kat sini. Berjaya, berjaya. Okey, so cikgu dah dapat baca dekat sini. Mana ni? Selamat petang, terima kasih kerana meluangkan masa, terima kasih kembali. Saya Nur Ashikin dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Okey, hai Ashikin. Ovigah daripada Sains Kuala Selangor. Okey, Ovigah hai. Anisha dari sini SMK Sultan Ibrahim. Emni daripada MRSM Kuala Terengganu ya. Okey, sekejap. Okey, ada yang masih tengah nak masuk lagi. Sebentar ya. Okey, so ada lagi yang masuk, right. Alia daripada Mahat Tafiz Sains Tanah Merah, Kelantan gitu. Kelantan eh. Manisha daripada SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Kawan lah ni, kawan dengan siapa tadi? Dengan Sungai Buloh tadi siapa ya? Ada kat atas tadi. Bukan Oviga ya, daripada dengan Ashikin ya. Dengan Ashikin. Okey, so Nisa daripada SUA ya. SMK Ungku Aziz Sabak Bernam. Dekat kawasan kita ni Nisa ya, Nisa. Right. Okay, jom kita masuk sekejap. Cikgu dah percaya dah kat sini. Sebentar ya, sekali lagi. Okay, meeting. Harap-harapnya boleh lah. Ikan sumbak dah masuk. Okay. So, jangan minta video. Okay, cantik. Right, cantik dah. Bentar ya. Website. Okay. Alhamdulillah. Okay, mari kita intro. Okay, so ada lagi tengah masuk. So Hanani dah masuk. Okay, so kita ada lebih kurang dalam 22-23 orang Okay, so para pelajar sekalian. Okay, Nisa. Okay, Nisa student cikgu ke Nisa? Cikgu tak pasti lah. Sebab nama short form saja dekat situ. Okay, para pelajar sekalian. Boleh kita mulakan sekarang insyaAllah. Alright. Okay, baik cikgu intro dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang untuk para pelajar yang dikasihi sekalian. Nama cikgu adalah Cikgu Farid lah, dan cikgu adalah pengelola dan juga cikgu adalah founder kepada kita punya Mathness lah. Kalau siapa yang dah biasa dengan nama Mathness ni, kalau dulu kita bermula dari 2015 lah nama Mathness ni ya. Mula daripada 2015-2016 dan cikgu gunakan nama Mathness ni untuk platform online kita. Dan cikgu ada kita punya Instagram Mathness49 kalau you search. Kita ada Facebook juga. Dan kita ada YouTube juga Mathness 49 lah ya. Jadi benda para pelajar yang mana yang dah sertai ini, kalau yang memang daripada platform online, cikgu ucapkan terima kasih dan selamat datang. Dan untuk pelajar-pelajar yang baru berkenalan, so inilah salam perkenalan untuk kita lah. Dan kita juga di Twitter jugalah. Dan sekarang ni cikgu dah musim PKP ni, kalau untuk pengetahuan, cikgu memang aktif sangat dengan kelas-kelas online. Memang padat daripada 18 hari bulan hari tu, 18 bulan 3 start PKP tu memang hari-hari cikgu ada kelas online. Kecuali bulan puasa ni lah cikgu ambil break sekejap lah. So cikgu banyak susun balik kita punya modul-modul dan sebagainya untuk bulan puasa kita berehat sedikit. Dan
Untuk pelajar-pelajar yang join ini, okay, so cikgu minta maaf kerana semalam kita ada sedikit masalah teknikal. You perasan tak? Sepatutnya kelas kita bermula semalam ya. Cikgu minta maaf sangat-sangat sebab kita ada sedikit gangguan teknikal dan cikgu tak dapat nak rectify dalam masa sebelum kelas bermula. Sebenarnya cikgu dah jumpa masalah tu daripada pagi. Daripada pukul 10 ya, daripada pukul 9 ke 10 pagi. Tapi bila cuba untuk rectify tak berjaya dan cikgu terpaksa untuk batalkan kelas semalam ya. Minta maaf ya. Ya Vega pun sama juga, cikgu minta maaf, right? Tapi tak apa, direzekikan hari ini cikgu dapat satu solution. Sebenarnya masalah ni hari ini pun masih berlaku juga ya. Cuma ada satu benda lah yang cikgu dan tim teknikal kita buat sesuatu yang agak luar biasa sedikit lah dan kita cuba untuk rectify juga. Sebab tu kalau tengok hari ni dalam 20 orang, sepatutnya ramai ni, sepatutnya ramai. So mungkin yang ramai yang belum join ni ataupun tak dapat blast email tu lah dengan kita punya website yang terkini. Tak apa ya. Tapi tak apa. So hari ni adalah kita punya satu kaedah yang baru dan cikgu nak, apa yang cikgu nak fokuskan, cikgu nak berkongsi sedikit serba sedikit dengan para pelajar di bulan puasa, bulan Ramadan yang mulia ini. Cikgu puasa ya, cikgu puasa dan ramai juga puasa yang dalam ni. Dan kita akan mulakan kelas kita dengan satu bab pertama ya. Bab pertama iaitu fungsi ya, fungsi. Dan cikgu yakin dan percaya bahawa majoriti yang ada di dalam ini yang dah belajar fungsi. Okey, boleh respon dengan cikgu sedikit tak? Okey, boleh respon sikit tak? So macam kita ada, yalah, yang semua orang dekat sini boleh respon sikit tak? Okey, so ikan sumbat. Oh, ikan sumbat nama dia, ikan sumbat. Ikan sumbat. Hai cikgu, hai kembali kepada kamu. Abigail dah belajar ya. Okey, Ashikin pun dah belajar juga. Okey, so boleh tak kamu respon sedikit. Bab fungsi ni bab yang senang ke ataupun bab yang susah? Sebab you dah belajar 2-3 bab, cikgu yakin. You dah belajar fungsi, you dah belajar persamaan dan fungsi kuadratik, you dah belajar sistem persamaan ya. Okey, ada tak bab mana yang agak susah tu? Jadi kalau bahagian fungsi ni, bahagian mana yang you rasa macam rumit sedikit? Cikgu, saya terjumpa sedikit bahagian fungsi ni, saya terjumpa macam satu perkataan dia sebut tentang fungsi yang tidak tertakrif. Mungkin ada tak bahagian-bahagian mana yang teknikal tu yang you tak faham tu? Fungsi gubahan, Alia ya. Okey, insya-Allah hari ni cikgu akan cuba kongsikan juga dengan fungsi gubahan. Anisha susah sedikit. Kebat. Oh, soalan kebat memang susah. Tetapi hari ini kita tak bincang kebat gila-gila punya. Dia sebab kita nak pastikan you punya asas tu dimasukkan secara betul dulu. Nanti insya-Allah kita akan juga cikgu akan cuba kita buat lagi kelas-kelas yang lain juga berkala untuk kita masukkan juga ke dalam kita punya modul yang kebat. Itu kelas khas. Sebab kalau kita masuk terus kebat nanti budak tenganga. Okey. Susah sikit. Formula-formula tu untuk fungsi. Oh, formula untuk fungsi. Fungsi dia tak banyak formula. Fungsi tak ada formula pun. Fungsi dia cuma terms lah. Mungkin you rujuk, Nafis dia mungkin merujuk kepada terms lah. Dia punya definasi tu. Macam fungsi gubahan, fungsi songsang, kan mungkin you masuk situ. Cikgu ada modul MX ke Vega. Okey. Cikgu boleh include English terms juga, tak masalah. Ya, Catherine. Cikgu akan includekan juga Catherine. Ya. Okey, so boleh kita mulakan sekarang. So, okey, yang baru masuk, selamat datang. Hai. Okey. So, jom kita mulakan sekarang. Cikgu ingat dah boleh mula kot sekarang. Mana cikgu punya ni? Okey, right. Okey. Boleh tengok tak? Boleh nampak skrin tak? Jelas tak skrin cikgu? Okey, kita akan gunakan dua language ya. Kita akan gunakan bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu dalam sesi PNP kita. Ya, jadi maksudnya kalau you tengok dalam terms tu, kalau ada terms-terms tertentu yang cikgu tak sebut dengan translation, tolong tanya dengan cikgu di bahagian ruangan chatting dekat situ supaya cikgu boleh explain dengan you, alright? Okey, right. Jadi kita punya fungsi ni kelas. Okey, fungsi ni sebenarnya adalah berkaitan dengan kita punya kita panggil sebagai kita punya hubungan lah ya. Sebelum fungsi sebenarnya ada perkataan hubungan ya, yang mana tak diterangkan secara detail subtopik di dalam KSSM ya. Tetapi hubungan ini, maksudnya hubungan ni apa? Hubungan ni adalah suatu kita punya yang perkaitan tu. Contoh ya, kan cikgu kita katakanlah cikgu bagi macam perkataan macam ni lah, hubungan secara general kita tak mau bincang tentang matematik lagi. Macam sesi cikgu sekarang ini tengah mengajar kamu. Ya, cikgu tengah mengajar kamu. Jadi
ada beberapa terms, ya, macam Nafi sebutkan tadi, ada beberapa terms yang mungkin you kena faham dengan jelas. Contoh cikgu kata kamu macam ni. Okay, I'm as a teacher. Cikgu sebagai cikgu, right? Dan kamu pula ada sebagai pelajar. Jadi kalau cikgu nak kaitkan hubungan kita, cikgu akan katakan hubungan kita adalah hubungan di antara guru kepada pelajar. Cikgu ulang balik semula, adalah hubungan guru kepada pelajar. Jika cikgu nak kaitkan hubungan itu adalah hubungan cikgu kepada kamu. Nampak? Kamu ramai ni, cikgu seorang aja. Jadi apakah jenis hubungan? Sebut jenis hubungan. What is the type of relation yang kita ada? Cikgu ulang balik semula. What is the type of relation between myself and all of you? Ya, between di antara cikgu dan juga kamu sebagai para pelajar. Hubungan kita adalah hubungan guru kepada pelajar, dan juga guru dengan pelajar ini yang mana jenis hubungan dia adalah type of relation is one to many. Cikgu ulang dulu, one to many. Kenapa? Sebab objeknya cikgu. Cikgu nak shoot kepada kamu dan cikgu kata cikgu seorang aja, cikgu shoot. So one, satu kepada banyak. Okey. Tapi dia bukan fungsi, bukan fungsi. Fungsi adalah satu kepada satu ataupun banyak kepada satu nanti, ya. Okey, kalau cikgu terbalikkan. Contoh cikgu terbalikkan. Cikgu nak kamu sebagai pelajar sebagai objek. Tadi cikgu objek kan? Tadi cikgu objek. Okey. Cikgu objek, kamu pelajar. Jadi cikgu tahu hubungan cikgu lah hubungan cikgu kepada pelajar. Jadi satu kepada banyak atau one to many. Okey. Kalau cikgu inversekan balik, hubungan cikgu nak kamu kepada cikgu. Cikgu tahu apa? Hubungan pelajar kepada guru. Banyak pelajar ni, banyak pelajar yang tengah dengan cikgu ni. Banyak pelajar ni, pelajar 1, pelajar 2, pelajar 3, banyak semua tuju pada cikgu. Jadi kita katakan hubungan tersebut adalah hubungan banyak pelajar, banyak kepada satu, many to one. Jelas ya? Okey. So, baik, cikgu akan teruskan sharekan skrin ni dulu. Okey, kita tak masuk kepada, kalau ada term-term yang tak faham, tak jelas, tolong maklumkan kepada cikgu ya. Cikgu takut macam cikgu shock sendiri pula nanti. Ya. Jangan biarkan cikgu shock sendiri seorang-seorang ya. Okey, para pelajar yang dikasihi sekalian, boleh kita mulakan sekarang. Okey, kalau you tengok dekat sini, okey, dia kata rajah 1 menunjukkan okey, rajah 1 menunjukkan hubungan antara set A dengan set B. Diagram 2 shows a relation between set A and set B. Okey, ini soalan-soalan simple je ni kelas. Kita nak tengok kepada kita punya definition ataupun terms-terms yang penting di dalam soalan ini. Right? Okey, so you tengok sini ya. Okey, so kalau you tengok di dalam kita punya hubungan yang dinyatakan di dalam soalan ini, okey, kita ada set A ya. Okey, kalau you tengok di sini kita ada set A, inilah set A kita. Ini adalah set B kita. Okey, dia petakan adalah suatu fungsi yang dipetakan daripada set A kepada set B. Okey, is mapped from set A to the set B. Okey. Kalau you tengok apa yang kita faham bahawa ini kita panggil sebagai objek. Ini objek, ini objek, ini objek, ini objek. Ini adalah apa? Ini adalah image, ini adalah image, ini adalah image. So ada banyak macam image ada kat sini. Faham ya? So ruangan yang dipetakan itu kita panggil sebagai image, tetapi yang objek yang nak dipetakan kita panggil sebagai objek. Maksudnya set A ni kita kategorikan dia sebagai golongan-golongan objek yang kita masukkan untuk kita petakan ataupun kita mapkan untuk dapatkan set B sebagai image kita. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris sama juga, cuma tulisannya berbeza ya. Baik. Jadi apa yang kita boleh tengok ya, kita terus jawab pada soalan ini. Dia kata nyatakan objek kepada dua. Okey, now ini part yang paling penting kelas. Kalau you tengok, okey, ini ada perkataan perhatikan betul-betul nyatakan ataupun nyatakan state the object of two. Cikgu ulang balik semula, cikgu highlightkan dekat sini, dia minta object of two. Okey. Jadi, okey, boleh tak kamu gunakan ruangan chat? Kamu tolong jawab dengan cikgu, apakah objek untuk dua? What is the object of two? Okey, berdasarkan gambar rajah yang kita ada. Okey, boleh gunakan ruangan chat sedikit? Okey, very good. So, majoriti yang jawab ni semua betul, ya? Ya, Nova Huawei pun ada juga. Ya, betul. So, jawapan kita adalah kosong. Okey. Kalau you perhatikan di sini para pelajar sekalian, yang cikgu risaukan, ya, ada setengah pelajar yang dia tak berapa clear. Berdasarkan cikgu tengok chat yang you bagi, jawapan semua betul, ya. Sebab you kata jawapan dia adalah kosong, ya. So objek dia adalah kosong. Okey. Tetapi berhati-hati juga kelas, berhati-hati juga.
Sebab apa cikgu kata berhati-hati juga? Sebab kalau you perasan dalam diagram yang kita ada dekat sini, you boleh perasan tak? Dia ada 2 dekat sini. Oh sorry. Dia ada 2 dekat sini dan dia ada 2 dekat sini juga. Okey. Apa yang cikgu cuba sampaikan ni? Apa yang cikgu cuba sampaikan ni? Maksudnya, you kena tengok apa yang dia nak cari. Apa yang dia nak cari? Ada pelajar yang tersilap sedikit, dia kata jawapan dia adalah 4. Salah. Sebab kita balik kepada soalan, kalau soalan nak minta cari objek, maksudnya yang dia bagi ni bukan objek. Dia bagi apa? Yang dia bagi ni adalah kita punya image. Ini paling penting ni kelas ya. Ini paling penting sekali. Ya, technical sikit. Maksudnya kalau dia suruh cari objek, maksudnya dia bagi itu adalah bagi image. Maksudnya you kena tengok image, ini adalah image kita. Maka di manakah image kita? Inilah image 2 kita yang dia nak cari objek. Oh, objek kita kosong. Ya, terima kasih untuk yang jawab jawapan tadi. Ya betul, jawapan kita adalah kosong. Sifat ya. Okey, apakah range untuk relationship? Relation yang kita ada. Apakah julat? Ya, apakah julat kepada hubungan kita kelas? Apakah julat kepada hubungan kita? Okey, boleh senaraikan untuk cikgu? Apakah julat yang tengok berdasarkan gambar rajah kita ni? Boleh bantu cikgu? Siapa boleh bantu cikgu untuk bagi jawapan? Apakah julat? What is the range? What is the range of the relation yang kita ada? Apakah julat yang kita ada? Boleh gunakan ruangan chat untuk kamu jawab kat situ. Oviga 4, 2, -1. Okey, yang lain? Okey. Terima kasih. Betul. Ya, sebab apa? Sebab kalau kita tengok, okey, kita ada 3 perkataan Okey. Yang paling penting dalam kita punya ini ada definisi dia ada 3, ada 5 ya. Kita ada objek, kita ada image, kita ada apa lagi? Kita ada domain dan kita ada codomain di bahasa Inggeris. Cikgu gunakan bahasa Inggeris, bahasa Melayu pun sama. Dan kita ada range kita. Okey. Cikgu bahasa Inggeris, bahasa Melayu sama ya. Objek, image, domain, codomain cuma K lah, dekat depan ni K lah, codomain. Dan kalau range ni kita panggil sebagai julat ya, julat ya. Bahasa Melayu julat. Okey nah. Yang cikgu nak terangkan adalah kita punya 3 perkataan ni, domain, codomain dengan range, julat ya. Kamu tengok perhati betul. Kalau kata julat, julat adalah kategori image ya. Cikgu ulang balik semula, julat adalah kategori image. Okey. Yang mana image-image yang hanya ada pasangan objek sahaja. Cikgu ulang balik semula. Range ni adalah image, senarai image yang wajib dikaitkan kepada pasangan yang ada objek. Apa dia? Inilah. Nampak? Ini adalah image yang ada objek. Ini adalah image yang ada objek. Ini adalah image yang ada objek. Yang maksudnya apa? Maksudnya hanya 4, 2 dengan -1 macam Oviga jawab tadi sahaja yang merujuk kepada image kita punya range kita, julat kita. So wajib buat set notation, you akan senaraikan 4, 2 dengan -1. Wajib ada tata tanda set. Cikgu ulang balik semula, wajib. It's a compulsory, it's a must. Okay, it's a must to have your set notation. Mesti ada. Kalau tak ada, out. Jawapan you salah. Walaupun kata 4, 2 dengan -1 ni betul, tapi you tak menjawab kepada disiplin untuk menulis cara menulis domain, codomain dengan julat ya, range kita. Apa yang cikgu cuba sampaikan ni kelas, ya. Maksudnya di dalam kita punya domain, codomain yang cikgu senaraikan ni, yang penting you kena ingat domain, codomain dengan range ataupun julat wajib ada tanda-tanda set. Wajib. Okey. Kalau you tak buat, salah. Tapi objek dengan image, objek dengan image, jangan sesekali you buat tanda-tanda set. Macam tadi. Dia kata apakah objek bagi 2? You akan jawab hanya kosong, tak ada set notation. Sebab objek dengan image ni dia macam direct terus. Kalau cikgu, kamu pelajar. Tapi kalau kata nak kita punya julat, range ataupun domain, codomain, you mesti kumpulkan di dalam satu tanda set. Ya. Okey, kawan kita ada tanya soalan kat sini, J cookie. Betul lah sebutan sorry ya. Cikgu, X domain kan, Y codomain. Okey. Untuk map ini kita kata domain dia adalah set A, betul? Okey, ini adalah domain kita. Cikgu setuju. Ini adalah codomain kita. Dia boleh jadi codomain, dia boleh jadi apa tadi? Julat juga ataupun range tadi. Faham ya? Julat atau range tadi. Kalau kita punya codomain kelas, bagaimana pula codomain kita? Bagaimana codomain kita? Codomain kita adalah senarai image. Terima kasih Oviga. Oviga ni bagus ya. Dia respon bagus ya. Interaksi macam ni cikgu suka. Walaupun tengah bercakap dengan komputer tapi chatting tu nampakkan suasana kita hidup. Terima kasih Oviga.
Baik. Kodomin ni adalah senarai imej juga, tetapi termasuk imej-imej yang tak ada pasangan, yang single, masih single, yang bujang, yang belum kahwin lagi. Jadi tak ada pasangan. Maksudnya, kalau cikgu sebut tentang kodomin, kamu kena masukkan semua imej-imej yang ada termasuk yang tak ada pasangan. Maksudnya, senarai dia adalah 4, 3, 4, 3, 2, 1, kosong dengan negatif 1. Sebaiknya kita gunakan turutan menaik lah ya. So cikgu tak ikut turutan menaik ni, cikgu turutan menurun. Cikgu, boleh tak saya tak nak buat turutan menaik ataupun menurun? Tak ada masalah. Bagi cikgu tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia nak kumpulkan saja data kita. Tetapi the best one is you kena ikut ascending order ataupun descending order. Sebab apa? Sebab memudahkan untuk kita punya, yalah, pemeriksa ke, cikgu-cikgu nak semak jawapan dan sebagainya. Untuk tengoklah, takut tertinggal satu kan, nak buang markah kan, macam tu. Ya. Okey, boleh ya. Domain apa domain? Domain yang macam tadi, yang cookie bagi tahu tadi, betul. Domain adalah senarai 2 kosong dengan negatif 3. So 2 kosong dengan negatif 3. So inilah domain kita lah semua sekali. Okey, boleh cikgu teruskan? Kodomin kodomin dah selesaikan tadi cikgu dah selesaikan kodomin. Okay, ada soalan boleh tanya di ruangan chat Oh sorry, ada orang yang tengah nak masuk, cikgu tak perasan. Okey. Okey, so boleh cikgu teruskan? Ada soalan boleh tanya ya. Ada soalan boleh tanya. Okey, kalau tengok dekat sini. Okey, hubungan ini yang diberi dalam kita punya, hubungan ini dibagi dalam kita punya order pair lah, dalam order pair, pasangan bertertib lah ya. Yang the best one kalau you nak jawab, kalau cikgu lah you kena tukar kepada kita punya bentuk bentuk arrow diagram. Macam tadi arrow diagram yang ni arrow diagram, gambar rajah anak panah. Okey, arrow diagram. Yang ini dia bagi dalam bentuk kita punya order pair lah, pasangan bertertib. Okey. Jadi apa yang cikgu cuba nak sampaikan, kalau soalan bentuk macam ni, kalau cikgu lah ya, kadang-kadang pelajar dia terus jawab pun boleh juga ya. Tapi kalau cikgu buat apa? Cikgu akan tukar kepada gambar rajah anak panah ataupun arrow diagram. It's the best one lah, the best one ya. Okey, senarai kan. So dia sebenarnya pasangkan objek image, objek image, objek image, objek image, objek image. Faham tak? Ya. Jadi apa yang cikgu nak buat? Cikgu tengok apakah objek dia. Okey, kita ada kosong negatif 1. Okey, cikgu senaraikanlah ya. Kita masukkan kita punya objek itu kosong, sifar. Lepas tu kita ada negatif 1. Lepas tu kita ada negatif 2, kita ada negatif 3 ya. Cikgu senaraikan dulu macam ni. Cikgu transformkan dalam kita punya arrow diagram. So image kita ada 3, kosong, negatif 3, negatif 6 ya. So cikgu letakkan 3 dulu lah 3, sifar, negatif 3 dengan negatif 6. Alright. So buat apa? Kita padankan lah. So negatif 3, pasangan dia negatif 3 dengan 3 ya. So negatif 3 dengan 3 cikgu pasangkan dia. Okay. Lagi apa lagi? Negatif 2 dengan sifar ya. Negatif 2 dengan sifar. Okay. Lepas tu negatif 1 dengan negatif 3. Negatif 1 dengan negatif 3. Okay. Lepas tu apa lagi? Lepas tu kita ada sifar dengan negatif 6 sifar dengan negatif 6. Macam tu je lah. So jangan lupa ya buat arrow diagram lah So kita buat arrow kan ke mana yang kamu petakan. Sorry cikgu punya gambarannya terlalu sempit kan ya. Okey, jadi kat sini kita dah senaraikan lah arrow diagram. Kita mula jawab lah, kita mula jawab. Okey, kita nak jawab. Okey, apakah objek untuk negatif 3? Okey, kelakkan cikgu sebutkan tadi. Kalau dia minta cari objek, maksudnya yang dia beri ini adalah image kita. So maksudnya kamu tengok kat image, ini image kita ya. Ini image kita. Apakah objek kita? So objek untuk negatif 3 adalah negatif 1 tadi kan. So yang ni jawapannya lah kita punya negatif 1. Objeknya negatif 1. Jangan masuk perangkap. Okey, terima kasih yang jawab. Nisa, Alia Nadirah dengan Alia ya. Terima kasih. So jangan masuk perangkap. Kenapa cikgu kata jangan masuk perangkap? Sebab kamu perhatikan untuk soalan ni. Bila cikgu senaraikan dekat sini, you akan nampak walaupun kalau you tak tukar dalam arrow diagram, you akan nampak negatif 3 wujud di image. Okey, negatif 3 wujud di image dan negatif 3 juga wujud pada objek. Ada pelajar yang tersilap. Negatif 1 kan? Betul lah. Yeah. Ada pelajar yang tersilap, dia nampak negatif 3 kan. So jawapan dia kata sama dengan 3. Salah sebab tu cikgu kata kita pergi lebih detail sedikit. Kalau dia suruh cari objek yang diberi adalah image. Terima kasih untuk yang jawab. Domain yang mana kelas? Domain ingat objek. Kalau ingat domain objek, kalau kodomain image. Kalau domain objek ya, domain adalah image objek. Apakah kita punya domain? Kita punya sifar negatif 1 turutan menaik turutan menaik. Cikgu ambil negatif 3, tak apalah ya. So you buat macam mana pun boleh. Cikgu buat turutan menaik dan sifar. Wajib ada tanda-tanda set. Wajib kena ada macam tu ya. Okey, apakah hubungan kita ni kelas? What is the type of relation? Type of relation ada 4 kelas, ada 4. Type of relation dia ada one to one, one to many, many to one dan juga many to many. Many to many.
Boleh ya? Cikgu buat bahasa Melayu juga. Satu kepada satu, satu kepada banyak, banyak kepada satu dan juga banyak kepada banyak. Nampak macam tu? Ya? Jadi dekat sini, apakah jenis hubungan kita? Hubungan dia adalah hubungan satu kepada satu. Bukan banyak kepada banyak ya. Yang jawab banyak kepada banyak tu kena check balik semula. Ini adalah hubungan satu kepada satu. Bagaimana kita nak semak kelas? Okey, cikgu buat sikit revision sedikit. Kita buat revision sedikit. Sorry. Kita buat revision sedikit. So bagaimana kita punya hubungan untuk satu kepada satu, satu kepada banyak, banyak kepada satu, banyak kepada banyak. Okey, cikgu tunjukkan kepada kamu. Okey. Okey. Sekejap ya. Okey, cikgu ajar you satu tips ya. Cikgu ajar you satu tips. Saya tak dengar langsung suara cikgu dari tadi sebab first time guna. Oh, Vivo. Alamak. Sekejap ya, ada kawan kita yang first time guna ni, Vivo. Mana Vivo? Vivo. Betul, Vivo. Sekejap ya, kawan kita rupanya tak dapat dengar. Mohon klik. Apa yang kat bawah tu kita panggil apa ya? Join audio eh. Join bawah tu ada join audio kan? Klik join audio di bawah. Bawah screen eh. Screen. Join audio. Vivo. Vivo. Macam ni cakap apa eh? Vivo. Apa ni? Vivo. Kesian kawan kita ni. Dah dekat setengah jam dah dia tak dapat dengar daripada tadi. Okay, cikgu tengok Vivo. Okey, tolong chat dengan dia ke kalau boleh. Sebab kesian kawan kita tu, ya. Rupanya dekat setengah jam dia tengok online tu. Kesian dia hanya nampak pergerakan dia tak dengar suara. Masih dia ingat cikgu ni bisu kan. Okey. Alright, so kita teruskan kelas okey. Baik. Vivo dah berjaya. Tahniah Vivo. Kesian kamu Vivo ya. Dia rupanya daripada tadi setengah jam kamu tak dengar suara cikgu ya. Mesti kamu rasa macam cikgu ni bisu ke? Minta maaf Vivo ya. Okey baik kelas, kita teruskan kelas kita. Baik, kalau kamu tengok dekat sini, okey, yang ni biasanya tak ada masalah kelas untuk yang pertama. Hubungan yang pertama ni kita panggil sebagai hubungan satu kepada satu. Ya. Jangan tulis macam cikgu macam ni Kalau kamu tulis macam ni salah tau ya. Kamu kena tulis dengan perkataan yang penuh iaitu satu kepada satu ataupun one to one lah. Kalau bahasa Inggeris digunakan satu kepada satu. Cikgu tak tulis lah macam ni ya. So cikgu buat satu kepada satu. Bagaimana kita nak tahu satu kepada satu? Okey, cikgu ajar you satu tips ya. Cikgu ajar you satu tips. You tengok di ruangan objek ni. Ada tak bertindih? Tak ada bertindih kan? Semua di single-single. Sini ada bertindih tak? Ada tak dia intersect? Dia clash dengan dua objek. Tak ada kan? Nampak tak? Setiap satu yang kita petakan semua single. One to one. Satu kepada satu. You tengok dekat sini. You tengok dekat sini. Sini ya. Okey. Ada bertindih lah dekat sini. Perasan tak? Yang ni single tu dah buang terus sebab ada yang dah double kat situ. Yang sebelah kanan pula bahagian ruangan objek, you nampak bertindih juga. Bila mana sebelah kiri pun ada bertindih, sebelah kanan pun ada bertindih dengan dua info yang bertindih berkongsi lah, kita kena berkongsi kasih sayang ni, ya. Kita berkongsi sebelah kiri, sebelah kanan pun ada berkongsi. Apa yang kita kena buat? Kita kata dia sebagai simple ya, banyak kepada banyak ataupun many to many. Boleh faham ya? So kalau sebelah sini ada je satu yang double, sini pun ini ada share juga, automatik dia jadi banyak kepada banyak. Ikut pengalaman cikgu mengajar lebih kurang 12 tahun ya. Ikut pengalaman cikgu mengajar dalam Admaths, majoriti pelajar yang ada kesalahan dia bukannya tak faham. Dia hanya melakukan simple careless mistake saja. Biasanya one to one dengan many to many ni ataupun satu persatu banyak orang banyak tak ada banyak masalah. Ramai pelajar nampak dia terus jawab dengan tepat. Yang menjadi masalah adalah yang ini. Cikgu highlightkan kat sini. Adalah many to one dengan one to many.
Bukan masalah apa, dia terbalik. Jadi cikgu ajar kepada kamu cara bagaimana nak buat perfect. Kamu tengok ya, cara ini kamu boleh gunakan sampai you punya SPM. Kalau keluar soalan ni, sampai setiap exam ke ujian, kamu pegang betul-betul. Kamu tengok dekat sini. Kamu tengok sebelah objek, tengok sebelah objek. Baik, bila tengok sebelah objek, oh ada yang bertindih lah, you nampak. Satu yang bertindih cukup. Sebelah kanan ada bertindih tak? Sebelah kanan tak ada bertindih. Semua single, nampak? Single. Faham ya? Dia tak ada berkongsi. Jadi dekat sini cikgu kata apa? Kita ambil yang bertindih tu. Nampak ya? Satu objek dipetakan kepada banyak image. Boleh faham? Cikgu ulang balik semula. Satu objek dipetakan kepada banyak image. So kita akan katakan hubungan ni adalah hubungan satu kepada banyak ataupun one to many. Boleh? Okey. Kita perhatikan pula untuk hubungan ini. Sebelah kiri, sebelah objek ni, ada yang bertindih tak? Ada tak dia bertindih? Dia intersect ataupun dia redundant, dia share the same info? No. Sebelah kiri tak ada. Sebelah kanan, sebelah image ada bertindih. Oh, ada bertindih lah. Jadi kita hanya fokuskan yang kita cikgu bulatkan saja. Kita ada banyak objek. Nampak tak? Dipetakan kepada single image. Cikgu ulang balik semula, banyak kepada satu. So ini adalah banyak kepada satu. Banyak objek pergi satu image. So automatik dia akan jadi kita punya banyak pada satu. Jadi cikgu harap dengan perkongsian itu kamu pegang betul-betul ya. Kamu pegang betul-betul, jangan ada dah mulai daripada sekarang jangan ada yang pelajar yang join dengan cikgu ni lebih kurang dalam 22 orang ni ya. Jangan ada yang confuse lagi bahagian sini. Okey? Boleh cikgu teruskan? Okey, so settle jenis hubungan satu persatu. Okey, now. Ini kita buat laju sikit kelas. Ini bahagian graf ini bahagian graf ya. Tadi kita gunakan arrow diagram, lepas tu kita ada order pair, pasangan bertitik dan sekarang ni kita masuk kepada gambar ajar yang gunakan graf gunakan graf. Baik, kalau graf ini kita panggil objek, ini sebagai image ya. Ini cikgu labelkan dia sebagai objek. Betul ikan sumbat. Kita tengok daripada objek dulu. Objek tu peta kepada image mana? Kalau satu objek kepada banyak image, satu kepada banyak. Kalau banyak objek pergi satu image, banyak pada satu. So kita tengok kiri ke kanan ya. Okey, so yang ini kita panggil sebagai objek, ini sebagai image. Ini pun cikgu kata kalau boleh kita tukarkan kepada arrow diagram. You buat arrow diagram. Sebaiknya gunakan arrow diagram. Jadi kalau kita perhatikan sini, apakah objek-objek yang kita ada? Kita ada 1, 2, 3 dengan 4. So image yang kita ada pula 2, 4, 6 dengan 8. Okey, kita perhatikan pada objek. Okey, objek 1 kita ada share kepada 2 image. Iaitu objek 1 dia pergi kepada 2 dengan 4. So kita pergi kepada 2, kita pergi kepada 4. Boleh faham ya? Cikgu transformkan kepada arrow diagram. The most important thing to change ataupun transformkan from your graphical method to the arrow diagram method. Ya. So next kita punya objek dia 2, dia hanya ada satu sahaja image dia iaitu 6. So pergi kepada 6. Kemudian kita ada objek kita 3 yang dipetakan kepada 8. So kita pergi kepada 3, pergi kepada 8. Ada satu lagi objek lah. Satu lagi objek, 4 ini pula dia pergi kepada 6 juga. 4 ni dia pergi kepada 6 juga. Okey. Baik, kita perhatikan kepada soalan. Kita cuba jawab soalan, wakilkan hubungan di atas dalam bentuk set hubungan bertertib. Oh, dia nak dalam hubungan bertertib. Cikgu pergi buat arrow diagram. Tapi tak apalah, ada kelebihan kenapa. Pasangan bertertib tak susah kelas. Apa yang you buat? Okey, pasangan bertertib you kan buat dalam set notation dulu. Dan you akan pasangkan kita punya objek image tadi. Okey, yang pertama kita ada objek 1, dia pergi kepada 2. Tutup. Dan 1 juga dia pergi kepada 4. Perasan tak? Okey, tutup. Lepas tu kita ada 2 pergi kepada 6. So kita ada 2 dengan 6. Berdasarkan arrow diagram cikgu baca ya. Okey, 3 pun dia pergi kepada 8. So kita ada 3 objek dia pergi dengan 8. Dan last kali kita ada 4 dipetakan kepada 6. 4 dipetakan kepada 6. Okey, jangan lupa kita buat tata-tata set ataupun set notation dekat situ. Boleh ya? Okey, sorry ya. Ruangan cikgu tersempit dekat sini. Okey. Okey, nyatakan image bagi satu kelas. Kalau dia minta image bagi satu, cikgu dah terangkan tadi kan. Kalau dia minta image bagi satu, maka yang dia bagi satu tu objek ataupun image. Kalau dia minta cari image, maka yang dia beri itu adalah objek. So ini adalah objek, ini adalah objek. So apakah image bagi satu? So you tengok objek satu. Oh satu, dia ada 2 objek. You kena letakkan 2 dan 4.
jangan sesekali you pergi buat set notation. Kan cikgu remind you tadi, hanya kita punya apa? Hanya kita punya domain, kodomain dengan range saja ataupun julat saja yang kita gunakan set notation. Tapi objek dengan image, no. Jangan sesekali you buat kita punya set notation. Nampak kat sini? So jangan buat set notation. Hanya jawab saja image-nya adalah 2 dengan 4. So ini jawapan akhir you. Okey, apakah jenis hubungan kita? Mari kita gunakan teknik yang cikgu ajarkan tadi. Okey, you tengok sebelah objek ni. Oh, ada yang bertindih lah kat sini. Nampak tak? Cikgu gunakan highlighter ya. Nampak tak? Ini bertindih ni. Okey, cukup satu yang bertindih dah, tak apa dah. Tengok sebelah kanan pula bahagian image. Apakah kita punya image ada bertindih tak? Oh, ada 6 pun bertindih juga. Kelas, kiri dengan kanan bertindih kelas. Ingat lagi tak cikgu ajar kamu tadi? Bagaimana? Okey, yang jawab. Banyak jawab ni. Oh, Viga, Ikan Sumbat, Nisa, Alia. Semua betul. 2/4, 24 ya. Ya, hubungannya banyak kepada banyak. Many to many. Very good. Ya. So, maksudnya dia akan jadi many to many sebab apa? Sebab sebelah objek pun ada bertindih. Sebelah kita image pun ada bertindih. Maka kita concludekan dia terus jadi banyak kepada banyak. Biasanya ini tak ada masalah. Okey. Okey kelas, so kita boleh teruskan kelas. Kita nak terus kepada soalan-soalan yang mungkin agak lebih kritikal sedikit mungkin. Okey, so kita tengok dekat sini. Okey, yang ni pun dia masih dia peringkat kita punya pemahaman sahaja. Okey, tak apa. Yang ni simple je, cikgu terus serangkan je kelas. Okey, tengok sini ya. Apa maksud ni kelas? Okey, so rajah diagram 4 shows a function of f and function of g. Function f maps x to y and function g maps y to z. Okey, kalau you perasan kat sini, kenapa pula ada negatif 1 kelas? Yang dah belajar ni, apa maksud G negatif 1 ni? Siapa tahu G negatif 1 ni maksudnya apa? Boleh check dekat situ sikit tak? So, apakah maksud G negatif 1? Ya, Yasmin, terima kasih. Alia betul, Nisa pun betul. Ya, it is an inverse function. Inverse function of G. Fungsi songsang bagi G. Maka kalau dalam gambar raja, you perasan tak? Oh, G ni, fungsi ni maksudnya X ni objek. Sorry ya. X ni adalah objek yang dia petakan kepada Y melalui fungsi F. Perasan tak? Cikgu ulang balik semula. Objek X yang dipetakan kepada image Y melalui fungsi F. Dan fungsi G pula yang mana? Fungsi G pula dia menggunakan Y sebagai objek dia yang petakan kepada Z melalui fungsi G. Perasan tak? Jadi Y itu dia boleh jadi objek, dia boleh jadi image. Cikgu ulang semula. Y ini boleh jadi image kepada 3, dia akan jadi image kepada 3 tetapi dia akan jadi objek untuk 2. Begitu. Tetapi berdasarkan gambar dalam soalan dia kata fungsi songsang bagi. So maksudnya you perasan tak? Ini G kan? 2 kan? 10 lah. So jawapan dia 10. Simple kelas sebab dia songsangkan 2. Okey, apa maksud GF3 kelas? Ni simple je, tak ada data yang lain kan? Confirm takkan salah ni. Apakah jawapan kita? So it's very simple, is equal to 2. Maksudnya mula-mula you akan kalau fungsi gubahan kelas GF3 kita wajib mula daripada belakang kelas. Wajib mula daripada belakang. So you akan mulakan make a priority as a function and the last function The last function. So F3 ni maksudnya F3 jawapan dia adalah 10. So maksudnya you akan jawab G 10 macam tu. Faham tak? Sebab kita punya F3 tu. You tengok perhatikan F3 ni. F3 ni apa? F3 dia dapat 10. So dapat 10 kat situ. Maka G10 pula. Okey, masukkan G10 you dapat 2 balik. So jawapan dia adalah 2 kat situ. Simple kelas simple. Okey, so kita teruskan lagi kelas. Ada soalan boleh tanya ya? Okey, soalannya agak menarik sikit. Sikit je menarik, tak banyak pun, sikit je. Cikgu rasa dia mungkin melibatkan simultaneous execution kot. Mungkin. Okey, so boleh cuba dulu, cikgu bagi dalam 2-3 minit. Siapa yang nak mencuba dulu, cikgu bagi you peluang. Pastikan ada kertas dengan pen ataupun pensel. Cepat-cepat you try dulu soalan nombor 5. Dan tolong bagi jawapan dengan cikgu, apakah kita punya nilai M dengan nilai N supaya kita boleh semak dan imbang nanti. Maksudnya bukan cikgu seorang saja mengajar, cikgu nak you pun buat juga. Okey, cikgu tak nak bercakap seorang-seorang, cikgu nak you cuba dulu. Cuba cari idea, apa yang you nak buat. Lepas tu, cuba setting sikit jawapan kamu. Cikgu bagi masa sikit, kita akan semak. Ikan sumbat, songsang. Cikgu, kalau objek kena letak pada data set ke? Kan domain sama dengan objek? Tak. Ikan sumbat tak ikan sumbat. Objek dengan image, kalau dia tanya objek berapa?
Kalau image berapa, tak perlu buat tanda-tanda set. Tapi kalau dia ada domain, domain ni satu kolektif. Faham tak kolektif tu apa? Kolektif data. Maksudnya data yang terkumpul. Maksudnya macam ni. Maksudnya katakanlah cikgu berada di dalam suatu kelas. Suatu kelas ini cikgu dan kamu sebagai pelajar-pelajar cikgu. Okey. Jadi kalau kata dia tanya siapakah image kepada Cikgu Farid. Katalah cikgu objek kan? Cikgu objek, ya, cikgu objek. Kamu semua ni image cikgu ni. Siapakah image kepada Cikgu Farid? Dia tanya image tau, dia tak tanya kodomain ataupun dia tak tanyakan ni. So dia tanya, okey, cikgu bagi peluang sekali lagi. Cikgu ulang balik semula. Di dalam suatu kelas ada Cikgu Farid, ada Ikan Sumbat, ada Nova Huawei, ada Nisa, ada Alia, ada Hamizah, ada Oviga, ramai ni pelajar-pelajar cikgu semua. Dan di samping itu juga ada juga mak ayah kamu di dalam tu. Contohnya tiba-tiba mak ayah Ikan Sumbat ada dalam. Nak tengok apalah Cikgu Farid nak mengajar dalam kelas ni. Contoh ya. Jadi kita bersama-sama di dalam satu kelas. Tapi fungsi cikgu ataupun hubungan cikgu hanya hubungan melibatkan guru dengan pelajar. Mak bapak ni tak ada kaitan. Tetapi mak bapak ni cikgu letakkan di dalam kita punya ruangan, kita punya image juga. Mak bapak pun ada juga cikgu-cikgu dia sendiri tetapi tak ada kena dengan Cikgu Farid. Contoh, ya. Jadi kalau cikgu kata, siapakah image kepada Cikgu Farid? Kamulah pelajar-pelajar ni, tak termasuk mak bapak ni, tak termasuk. So kadang-kadang sebutlah nama Ikan Sumbat, Nova, Nisa, Alia tanpa ada tanda-tanda set. Okey. Tetapi kalau cikgu tanya domain, domain siapa? Domain cikgu seorang je. Jadi kena buat set. Kalau tanya objek, cikgu seorang je, tak perlu buat set. Tapi kalau kalau kodomain kelas, kodomain kena buat set, tapi termasuk dengan mak bapak kamu yang ada sekali. Sebab kodomain adalah kita punya semua image, termasuk yang tak ada pasangan. Tapi kalau cikgu tanya julat ataupun range, baru hanya kamu saja, pelajar-pelajar, tanpa ada mak ayah kamu tadi, tetapi buat dalam tanda-tanda set. Faham ya? Domain, kodomain dengan julat wajib ada tanda set. Okey? Okey, boleh tak? Siapa yang jawab soalan nombor 5 ni? Ada M dengan N tak? Boleh? Okey, boleh? Ada yang terima? Okey, Oviga dah cuba. Okey, Oviga dia ada, cikgu letakkan nama Oviga dekat sini. So, Oviga dia bagi jawapan dekat chat. Dia ada jawapan dia, N dia dapat sama dengan 1. Nilai M dia dapat sama dengan -2 ya, -2. Okey, boleh kita cuba, mungkin kita tunggu seorang lagi. Pastikan you cuba juga kelas, cuba. Ya, tak apa, salah tak apalah, kita belajar. Belajar daripada kesalahan kalau salah lah. Kalau betul lagi baguslah ya. Okey. Boleh. Kalau cikgu buka peluang, nanti last session kita mungkin dalam 10 minit yang terakhir nanti kelas kita sampai 3.30 ya. Jadi dalam 3.20 ataupun lebih kurang 3.15 ke 3.20 nanti, cikgu bagi peluang untuk berbincang dengan open question. Maksud cikgu, sebab you nak bertanya kan, you nak bertanya dengan cikgu buka peluang untuk gunakan ruangan chatting tu, you carilah soalan-soalan mana yang contohnya you pernah jawab yang you tak boleh selesaikan. You boleh checkkan soalan tu, you type dekat situ. You type, you send. Nanti cikgu baca soalan, cikgu pilih soalan yang terbaik, cikgu akan cuba bincangkan secara live soalan kamu. Supaya apa yang you tak faham, kita clear terus dalam kelas ni. Cikgu nak bantu sampai tahap macam tu. Alright? InsyaAllah. Okey, selain Oviga, siapa yang ada cuba? Boleh? Di bawah skrin handphone kamu juga ada raise hand kan? Ada raise hand kan? Betul tak? You boleh raise hand juga. Ya. Cikgu boleh clap. Oh, cikgu boleh clap. Kat bawah tu boleh clap. So, tengok dekat ikon cikgu dah ada muka clap. So, cikgu tunjuk good. Oh, cikgu buat good. Oh, ada ikon yang baru Zoom dah power dah sekarang. Tapi cikgu tak boleh nak buang pula ikon tu. Boleh tukar je. Tak apalah, boleh dah tu ya. So, ada muka good saya nampak macam ceria sikit. Mana yang lain? Oviga seorang saja ke? Yang lain? Ada yang tengah mencuba lagi? Okey. Cikgu tak apalah, kita tak nak buang masa yang panjang. Mungkin tengah cuba lagi tu, cikgu tahu tu. Semua pun rajin ni, semua tengah mencuba. Kita bincangkan terus. Okey, baik guys. Diagram 9 below shows a function of g where gx
is equal to m over nx minus 2. Okay. So dia bagi fungsi kita ni kelas, dia bagi fungsi. So fungsi kita gx is equal to m over nx minus 2. Okay kelas. Kalau you tengok dekat soalan ni, dalam fungsi kita ni, okay, Nova dapat jawapan yang berbeza. Ni menarik. Cikgu suka macam ni. Bukan suka kepada kesalahan belajar, tak. Tetapi bila ada perbezaan tu, Nova macam Casanova pula nama kamu . Okey, so M dia dapat 4/3 dan M dia dapat negatif 4/3. Tak apa ya. So Oviga ke Nova ke siapa yang salah ke jangan takut ya. Kalau duduk salah pun jangan takut. Tak apa, kita cuba ya. Kita belajar berkesilapan kalau ada kesilapan lah ya. Okey. Kita perhatikan kelas. Kalau you tengok fungsi ini, siapa objek, siapa image? Tolong jawab ni cikgu. Siapa objek, siapa image dalam fungsi gx yang cikgu ada kat sini? Cikgu nak you gunakan ruangan chat kita yang ada kat situ. Cikgu nak you jawab dengan soalan cikgu yang mudah je ni. Siapa objek, siapa image? Silap salin soalan. Boleh pula Nova dia salin soalan ya. Okey. So, okey. Siapa objek, siapa image? Okey. Untuk kamu tengok dekat sini, siapa yang objek, siapa yang image? Objek adalah hanya X sahaja kelas. Setiap X yang nampak tak? Kat sini objek, inilah objek. Yang kita gantikan ke dalam X itu juga kita panggil sebagai objek. Ya. Jadi yang mana image? Image adalah merujuk kepada keseluruhan ini image. Dan keseluruhan ini juga image. Yang cikgu merahkan ni kita panggil sebagai image. Ya. You kena faham tu. Ya. Yang tu kena penting juga. Kamu kena faham. Dan dalam persamaan kita, yang mana objek, yang mana image, yang itu adalah benda yang paling basic yang kamu kena faham. Ya. So siapa yang baru tahu dekat sini, alhamdulillah, at least kamu dapat berjumpa dengan perkataan ini dulu. Maksud cikgu, fahamkan konsep yang mana objek, yang mana image. Okay, now, kita teruskan. Berdasarkan kita punya arrow diagram yang dia bagi. Ya. So yang ini adalah kategori objek. Ini adalah objek-objek kita. Ini adalah image-image kita. Cikgu, apa maksud M dengan N? M dengan N ni adalah constant kelas. Adalah constant. Constant ni nilai pemala yang dia ada nilai yang tetap, yang dia tak pengaruhi dalam hubungan kita. Dia tak berbeza-beza kelas. Dia tetap. Macam you buat eksperimen. Kan you pernah buat eksperimen kelas? Masih ingat you pernah buat eksperimen tak? Okey, kita ambil satu eksperimen ya. Apa eksperimen yang biasa kita buat ya? Okey, dalam fizik dia ada satu eksperimen awal-awal tu you buat ticker timer. Boleh? Pernah belajar ticker timer? Pernah buat eksperimen ticker timer? Ticker timer tu yang pita detik tu, mesin pita detik. Sempat buat tak? Sempat buat tak masa dekat sekolah sebelum cuti PKP tu? Okey, ticker timer ni buat kan? Okey, Nova buat. Okey. So ticker timer ni kalau you perasan dia ada satu mesin yang letakkan satu objek yang buat papan gelongsor dan yang ticker timer dia ada jarak di antara dua titik tu 0.02 second kan? Second ya. Okey, Hamizah, terima kasih. Baik. Kalau you perasan suatu eksperimen ni kita akan ada nilai yang dimanipulasikan, is manipulation data, dan juga kita punya respon data. Kita ada nilai yang dimanipulasikan dan kita ada nilai yang bergerak balas. Yang dimanipulasikan, kalau you perasan kan, contohlah ya, contoh. Cikgu buat simple eksperimen je lah ya. Cikgu buat simple eksperimen. Cikgu buat apa yang, okey katakanlah ya, cikgu letakkan satu buayan. Cikgu tak nak buat tiga timer lah, kita buat buayan lah ya. Okey, kalau buayan tu, cikgu nak buat satu eksperimen, kita punya pergerakan, kita punya, tak nak buat buayan lah, buat apa ya? Kita nak buat eksperimen inisial lah, inisial. Tadi jawapan saya betul ke cikgu Oviga? Belum lagi Oviga, cikgu belum cerita lagi. Senang cerita lah macam ni lah, ya, simple je. Kalau you buat satu eksperimen, nilai yang you masuk tu, yang you test yang nilai berbeza-beza, kita panggil manipulasikan, itu X, nilai X. Nilai Y ni pula adalah nilai image yang result dia. Tetapi constant kena ada. Contohnya kalau orang yang sama yang selalu you gunakan, contohnya kita buat orang yang sama kan, cikgu je sama. Cikgu sentiasa cikgu je sama. So cikgu lah nilai yang constant. Begitu juga dalam soalan kita tadi, yang mana kita punya nilai yang dimanipulasikan adalah kita punya X ni. X ni yang boleh masukkan apakah X dia bila 2, berapa image dia. X dia 3, berapa image dia. Dan kalau you perasan M dengan N constant, nilai yang tetap. M dengan N ada nilai. Kita apa? Kita teruskan. Baik. Yang ni kita baca ya, hubungan dia kalau objek dia 1, image dia 2. Okey, cikgu cuba nak masukkan dalam persamaan kita ni kelas. Okey. Kita gunakan kita punya objek. Apakah objek dia X lah ya? So GX G
1, cikgu gantikan. N per dengan N darab 1 tolak dengan 2. Okey, image dia letak mana image dia? Image dia letak untuk semua sekali kan? Cikgu letakkan di bawah ni. So letakkan 2 sini. 2 sama dengan M per dengan N tolak 2. Okey, kod ni tak ada selesai ke ni? Okey. So, nampak cikgu nak kemaskan sikit. Cikgu naikkan kita N tolak ni ke atas Cikgu pindah ke atas. So, jadi N tolak 2 sama dengan M. Kembangkan dapat 2N tolak 4 sama dengan M. Oh, rupanya M sama dengan 2N tolak 4. Persamaan pertama. Oh, persamaan serentak ni kelas. Persamaan serentak. Ya. Okey, gunakan maklumat yang lain pula. So, kita ada objek 3, image dia dapat negatif 2. So, cikgu terus letakkan image dia negatif 2. Bila persamaan itu, cikgu gantikan X dia sama dengan berapa tadi? Sama dengan 3. Tolak dengan 2 macam tu. Boleh ya? So, image dia negatif 2, cikgu letakkan ruangan image. Objek dia 3, cikgu letakkan di objek dia 3 kat situ. Okey? So, dekat sini apa yang akan berlaku? Kita cuba kembangkan, akan dapat M per 3N tolak 2. Naikkan ke atas jadi 2, negatif 2. 3N tolak 2 sama dengan N. Okey, kembangkan. Cikgu letakkan M kat depan dulu Kembangkan dapat negatif 6N. Negatif 2 darab negatif 2 dia dapat positif 4. Oh, ini persamaan yang kedua. Kelas, you boleh gunakan kaedah pemansuhan elimination method. You juga boleh selesaikan menggunakan kaedah substitution. Dan nanti kalau form 5 nanti you akan belajar dalam matematik moden, you akan belajar satu chapter yang bagi sebagai matrices Ada juga yang kita punya multiple equation. Tapi dalam kes ni cikgu nak tunjukkan kaedah yang biasa yang kita akan selesaikan. Kaedah apa yang senang Elimination method ke ataupun substitution method? Dua-dua pun boleh. Sebab nampak dua-dua pun senang. Tetapi cikgu tunjukkan you cara elimination elimination. So kita nak tambah ke nak tolak? Cikgu tolak Sebab apa? Sebab kita ada M tolak dengan M akan mansuhkan tinggal kosong ataupun sifar dekat situ. 2N tolak dengan negatif 6N. Bukan kita punya negatif 4N Dia akan dapat 8N. Kenapa 8N? Sebab tolak dengan tolak ni akan jadi tambah 8N. Negatif 4 tolak tambah, so jadi negatif 4 tolak 4, so negatif 8. Selesaikanlah kelas. So pindahkan negatif 8 sebelah sini, dapat 8 sama dengan 8N. So N you akan dapat 8 bahagi 8 sama dengan 1. Ya, N sama dengan 1. Tak habis lagi kelas. So kita akan gunakan N sama dengan 1. Kita akan masukkan ke dalam persamaan mana? Persamaan 1 pun boleh, persamaan 2 pun boleh. Dua-dua boleh ya. Cikgu masukkan, dia akan jadi M sama dengan 2 darab 1 tolak 4. So selesaikan. Ni senang je ni. Negatif 2 ya. Okey. So nampak jawapan kita punya Olivia tadi dah betul. Tahniah Olivia. Okay. Oh, Nova pun dia dah betulkan dah. Ya betul. Nova pun dapat jawapan yang sama. Sebab apa? Sebab Nova dah betulkan. Dia salah satu soalan tadi. Ya Allah. Okey, boleh. Okey, so boleh kelas? So inilah. Tak mudah pun. Tak susah pun. Sebab apa? Sebab kita kaitkan dengan kita punya objek dengan image. Kalau you boleh faham benda tu, terbaik. Okey? Okey, boleh cikgu teruskan kelas? Boleh cikgu teruskan? Okey, kita teruskan. Yang ada modulus ni. Yang ada modulus ni. Okey, ada soalan nak tanya boleh tanya ya. Cikgu tunjukkan kamu ya. Kalau ada soalan boleh bertanya. Okey, so given the function of fx is a modulus in the modulus 3x plus 4. Okay. So dia ada bagi kita punya fungsi kita. Cikgu salin dulu fungsi kita. The function is fx is equal to 3x plus 4 in modulus. Plus, modulus ni tujuan dia apa? Modulus ni nak memastikan apa? Modulus ni kita bagi sebagai modulus untuk memastikan modulus ni nak memastikan kita punya jawapan kita sentiasa positif. It's always positive. It's always positif ya. So dia nak pastikan dalam ni sentiasa positif. Semua sekali, bukan X Okay, so Yasmin, Alia, terima kasih positif. Ikan Sumbat, Olvika. Okay, semua pun boleh jawapan 8. It's very simple class. Kita akan masukkan negatif 4 ni sebagai objek ke dalam kita punya persamaan. So begini, modulus 3 darab negatif 4 tambah dengan 4. Okey, buat modulus itu. So modulus last sekali baru kita akan buka ya. So 3 darab negatif 4 sama dengan apa? Negatif 12 tambah dengan 4. Hutang RM12 baru bayar RM4. Hutang 12 so negatif 12, bayar RM4 so jadi negatif 8. So jadi negatif 8. Ini tujuan modulus kelas nampak. Modulus ni walaupun di dalam dia negatif 8, so concludekan dia akan jadi sentiasa positif 8. Ini jawapan akhir dia. Tahniah saya. Yang jawab semua majoriti itu betul ya.
Semua tu cikgu sebut nama ni untuk menghargai kamu, Alia, Amiza, ya, Nova, Oviga, Ikan Sombak, ya, Yasmin. Ya. Okey, untuk B, okey. Dah bagi jawapan tu, Yasmin dah bagi jawapan. 1/3. Okey, jom kita bincangkan soalan juga yang bahagian B. Okey, untuk bahagian B pula kelas, kalau you perasan kat sini bahagian B, nilai-nilai X yang mungkin, supaya Fx sama dengan 5. Ni kelas. So soalan cikgu nak tanya kamu. Okay, ada pelajar yang confused tau. Dia akan buat apa? Ada pelajar yang dia buat macam ni. Dia buat macam ni. F5 sama dengan 3 darab 5 tambah 4. Okey, cikgu yakin ni ada yang tengah fikir nak buat macam ni kan? Kalau you buat macam ni, 15 tambah 4 buat modulus. Oh, ni dah 19. So jadi 19 jugalah. Betul tak jawapan kita? Macam ni salah. Kenapa? Kita balik kepada konsep objek dengan image tadi. We are going back to the object and image concept. Ya. So kalau you perasan kan cikgu sebutkan tadi, kalau macam ni bukan X yang sama dengan 5. Fx sama dengan 5. Fx tu apa? Fx tu merujuk kepada image. Image, bukan objek. Cikgu ulang balik semula. Yang ini merujuk kepada image. Kenapa? Sebab bukan X sama dengan 5. Tetapi kita rujukkan kepada kita punya Fx sama dengan 5. Maksudnya apa yang kita buat? Yang bahagian Fx tu. Bahagian Fx tu dia sama dengan 5. 5 sama dengan modulus 3x tambah 4 kelas. Macam tu. Boleh ya? Cikgu ulang balik semula. Sebab bahagian Fx tu kita gantikan dengan sama dengan 5. Okey? Ya, okey. Tengok jawapan semua pun betul ni. Alia, Nadira, Nisa, Nova, Huawei. Okey, tapi ada yang bagi satu jawapan, ada yang bagi dua jawapan. Ya? Alright. So, okey. Okey, jom kita bincangkan kelas. Baik. Kelas, modulus ni. Cikgu ulang semula boleh? Boleh. Ulang bahagian mana tu? Ulang bahagian B ke? Cikgu baru nak mula bahagian B, ya. Ikan sombak. Ya, cikgu baru nak mula. Okey, bahagian B ni kita letakkan image kita sebagai sama dengan 5. Okey. Macam tadi kita akan masukkan kita punya negatif 4 ni ke dalam X kita. Boleh? Tetapi dalam kes ini, kita letakkan Fx ni sama dengan 5. Hey, nak buat macam mana ni kelas? Okey. Ini lain sedikit kelas. Okay. Siapa yang bagi satu jawapan tu, berhati-hati sedikit. Sebab jawapan sepatutnya ada dua jawapan. Kenapa? Modulus ni kelas, dia nak memastikan orang yang di dalam tu sentiasa positif. Walaupun ada orang negatif. Cikgu bagi macam ni lah kelas. Cikgu bagi macam ni. Mari kita buat satu perumpamaan kelas. Nilai-nilai betul. Betul Alia tu. Keyword dia pun sebut nilai-nilai. Okey, tapi cikgu bagi perumpamaan. Okey, modulus ni kelas. Modulus ni kamu ambil konsep macam ni kelas. Cikgu untuk pelajar-pelajar cikgu, kadang-kadang yang cikgu bagi awal-awal lah baru perkenalan dengan modulus ni. Cikgu kata modulus ni dia macam konsep macam penjara kelas, penjara. Okey, apa maksud cikgu penjara? Kita ambil simple je, kita ambil simple dulu. Okey. Contohnya, kalau katakanlah modulus, okey, siapa yang masuk penjara? Orang baik ke orang jahat masuk penjara? Tolong jawab dengan cikgu. Dalam penjara ni siapa yang masuk? Orang baik ke orang-orang jahat yang akan masuk? Ikan sombak jahat. Okey, Nisa jahat. Okey. Siapa lagi? Tolong jawab. Noah jahat. Betul, Elina, betul. Semua pun jahat, betul. Tetapi kamu sedar tak? Dalam penjara ni tak semua orang jahat yang masuk. Orang yang baik pun ada masuk juga. Faham tak? Kenapa? Sebab mungkin dia dianiayai. Betul Nova. Tapi ada juga orang baik yang difitnah, betul? Orang yang baik, contohnya, dia tak buat jahat pun, dia tak pergi mencuri. Contoh, tak mencuri. Tetapi dia jadi macam tersabit atas fitnah. Orang baik masuk penjara juga, betul tak? Okey. Macam ni, kita anggap macam ni. Orang jahat ni adalah orang yang negatif, orang baik ni adalah orang yang positif. Siapa yang masuk penjara, contohnya dikenakan hukuman, tak tahu kena fitnah, betul? Sikit. Jadi, orang yang baik masuk penjara, orang yang jahat masuk penjara. Masuk penjara, sepatutnya dalam dikenakan penjara, dijatuhkan hukuman 5 tahun dan sebatan, sekian dan sebagainya. Orang baik pun kena, orang jahat pun kena. Okey, mungkin difitnah di dunia lah ya. Okey. Jadi apa yang cikgu cuba sampaikan? Masuk penjara sepatutnya lepas habis diprogramkan, selepas habis program tu, dia akan keluar sebagai baik ke jahat? Sepatutnya lepas dikenakan hukuman, keluar penjara, dia akan jadi positif. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang masuk dalam penjara ni, perhatikan ni.
Orang yang objek yang masuk dalam ni adalah mungkin orang yang X ni adalah orang yang baik ataupun orang yang jahat. Mungkin you boleh masukkan positif, you boleh masukkan negatifnya orang ke dalam penjara ni. Tapi jawapan akhir you mesti positif. Sebab lepas keluar penjara dia mesti positif. Okey, faham eh? Faham eh? Okey, mesti jadi baik. Okey, cikgu bagi lain pula. Okey, macam kita nak jawab soalan B, cikgu bagi perumpamaan. Okey. Dalam ni penjara. Modulus ni kita anggap macam penjara kan? Penjara. Siapa dalam penjara tadi? Orang baik ke orang jahat? Modulus. Modulus ni orang baik ke orang jahat tadi? Dalam penjara. Dalam penjara kan cikgu kata apa? Dalam penjara ada orang baik ataupun orang jahat. Betul tak? Okey. Yang bahagian B ni kita anggap macam ni. You perhatikan ni. Macam ni. Dalam penjara ada orang baik, orang jahat. Tak sempat nak habis lagi program, tiba-tiba ada rusuhan. Contoh. Ada rusuhan dan dipecahkan penjara tu, dikeluarkan penjara tu. Adakah sempat dia orang semua jadi baik? Tak. Maksudnya dia ada golongan orang yang baik dan orang yang jahat. Kan sebab, terima kasih ya. Maksudnya bila penjara dipecahkan tanpa sebab, tanpa contohnya belum habis lagi hukuman penjara tu habis selesai lagi, dipecahkan. Maksudnya bila penjara tu pecah, maksudnya dia akan jadi ada orang baik dengan ada orang jahat. Maksud cikgu cuba kaitkan apa itu? Cikgu maksudnya bila you dapat soalan bentuk macam ni tadi, bila masuk jawapannya confirm positif, tetapi soalan bahagian B ni you belum siap lagi, you belum masuk lagi. Dalam ni ada orang baik, orang jahat, kita pecahkan penjara kita. Bila kita kasih picture dia punya penjara, so sepatutnya cikgu letakkan positif negatif dekat sini, sepatutnya lah. Okey, maksudnya penjara tu ada golongan orang positif, orang jahat kat sini, tetapi cikgu letakkan positif negatif kat sini luar. Ada dua jawapan kelas. Okey. So maksudnya kita akan keluarkan kepada dua penyelesaian. Kita ada 5 sama dengan 3x tambah 4. Kemudian kita ada negatif 5 sama dengan 3x tambah 4 juga. Jadi kita selesaikan bersama-sama kelas. Pindahkan 4 dulu. Jadi pindahkan 4 dulu ya. 5 tolak 4 sama dengan 1 sama dengan 3x. Pindahkan 3 asalnya darab pindah jadi bahagi jadi 1/3. Ataupun cikgu terus konkludkan x sama dengan 1/3. Di sini pula 4 pindahkan dapat negatif 5 tolak dengan 4 dapat negatif 9 sama dengan 3x. Bahagikan dengan 3. Negatif 9 bahagi dengan 3. Sudah dapat apa? X sama dengan negatif 9 bahagi 3. X sama dengan negatif 3. Maka dengan itu kelas kita konkludkan jawapan kita X kita sama dengan negatif 3 dan juga 1/3. Ada dua jawapan guys. Ada dua jawapan. Okay. 5 image ke cikgu? Betul ikhlas nampak? Betul. 5 tu image ya. Dan okey, kenapa kita dapat dua jawapan? Okey, mari kita semak jawapan kita. Bila kita dapat dua jawapan sebegini kelas, kita dapat dua jawapan sebegini. Maksud cikgu, okey, bila you dapat dua jawapan sebegini, maksudnya apa? Maksudnya kedua-dua jawapan tu akan memberi image yang sama. Maksudnya kita cuba perhatikan kelas. Ambil kalkulator masing-masing. Ada kalkulator masing-masing? Okey, gantikan 1/3 ini ke dalam kita punya fungsi ni. So F objek dia kan 1/3 sebab tadi image dia 5. Kalau objek 1/3, jawapan kita dapat objek sebab kita dah masuk ke image. Inilah objek-objek yang dipecah kasih picture tadi. Okey. Gantikan kita punya 3 darab 1/3 tambah 4. Modulus ni ada modulus. So selesaikan 3 darab 1/3 1, 1 tambah 4 apa? 5. Ditarbiahkan keluar dapat nampak image dia 5. Dapat 5. Okey, kita gantikan negatif 3 pula. So F negatif 3 pula, kita dapat apa? 3 darab negatif 3 tambah 4 modulus dia. So kita dapat apa? So 3 darab negatif 3 negatif 9. So negatif 9 tambah 4. So negatif 9 tambah 4 berapa? Hutang RM9 tambah 4 baru bayar RM4, hutang lagi RM5. Ada modulus. Modulus ni akan membaikkan orang negatif tadi dapat negatif positif 5. Nampak? Kedua-dua jawapan kita punya 1/3 dan juga negatif 3 memberi kita punya image yang sama. Berapa image dia? Image dia tetap 5 walaupun kita masukkan 1/3 ataupun kita masukkan negatif 3 ke dalam ni. Gitu, right? Okey, cikgu buka ruang pertanyaan dulu. Ada nak tanya tentang apa yang cikgu bincangkan tak? Okey, faham alhamdulillah. Cikgu nanti cikgu nanti rekodkan video tak? Saya ada kelas dengan guru sekolah cikgu. Okey, boleh? Memang cikgu ada rekodkan, nanti cikgu akan sharekan lah. Pastikan email-email yang berdaftar tu email-email yang aktif lah. Ya. Cikgu minta email mak ayah tu sebab biasanya email-email mak ayah yang biasanya yang buka supaya dia orang dapat notification, supaya dia boleh bagi tahu kamu, ni Cikgu Farid dah upload lah video ni ke dalam dia punya website. Nanti cikgu akan sharekan link tersebut ya, insya-Allah. Okey, jawapan 1/3 dengan 3 alihatannya.
Ikan sumbat 5 image ke cikgu. Betul, 5 adalah image. Jadi yang kita dapat jawapan 1/3 dengan negatif 3 tadi adalah kita punya objek-objek, iaitu nilai-nilai X. Nampak? Soalan pun tanya, apakah nilai-nilai objek? Iaitu nilai-nilai X kita. Yang mendapat kita image kita 5. Begitu. Okey, boleh ya? Okey, boleh cikgu teruskan? Cikgu boleh teruskan? InsyaAllah. Okey. Okey, soalan ni simple je nampak. Dia bagi objek image. 1/2 ni objek, image dia 3. Okey, so dia minta cari nilai K. Okey, cikgu bagi peluang untuk you try dulu. Mungkin 2 ataupun 3 minit insyaAllah. Boleh try dulu. Alright. Okey, cikgu nak jawapan daripada you. Apakah nilai K? Cikgu tunggu dengan jawapan you. Buat apa? Apa? Tak ada pun orang. Memang tak ada orang tapi dia orang nampak apa? Dia nampak apa? Mana? Ifah tengok ni semua orang lah ni. Tapi dia orang tak ada video, apa je ada video. Nampak? Tak nampak. Tak nampak sudahlah. Okay. Bawah yang kedua. Kedua mana? Yang ni. Yang Mana yang mana? tadi? Yang ni abang ni Ifah. Bukan yang bawah tu, tu. Ni. Ha, Ni nama orang, Nur Hamizah. nak tengok? Mana dia tengok dia? Dia tutup video. Dia nampak kita. Oh, okay. Dah. Alah. Pergi main tu. Pergi buat. Abang ajar dia. Okay. Ya betul. Biasalah ya, dah jadi bapak-bapak ni. Alah tak boleh fokus soalan. Apa? Bukan, dia kata Ifan cute. Comel. Okay, so jom kelas kita sambung balik. Okay, Yasmin ada jawapannya sama dengan 1. Comel anak cikgu, terima kasih. Dah jadi bapak-bapak dah sekarang kan. Apa? Dah kahwin, dah ada anak kan. Okay, so Raja 11 menunjukkan, okay cikgu nampak Yasmin dah bagi jawapan. So ada yang lain cuba tak? Tak difokus ke soalan apa Sorry ya. Biasalah tu ya. Okay, Raja 11 menunjukkan GX. Okay, siapa objek, siapa image? Okay, you kena tahu objek kita adalah yang ini kelas. Ini objek kita. Objek kita 1/2, image kita dah 3. Inilah objek kita lah ni. Ni objek kita, ni objek, ini adalah image kita. Okay. Baik. Dalam kes ini, okay. Tak ada kejap, bawa mengajar kejap. So kita ada GX kita sama dengan X tambah K bahagikan dengan X. Nampak? Kita punya kali ini kelas, tak ada modulus tak ada modulus. Tetapi kita ada objek yang repeat 2 kali di bahagian kita punya image tu. Faham tak? Inilah objek-objek kita. Maksudnya objek kita ada 2. Yang mana image kelas? Yang mana image? K bukan image Image kita adalah yang ini kelas. Image kita adalah keseluruhan GX, keseluruhan ni. Itulah image kita. Jadi cikgu cuba nak matchingkan kepada kamu. Sebab tu cikgu talikan nampak objek. Siapa objek? X adalah objek. Siapa image? Image adalah 3. Jadi kita akan letakkan image dia 3 di ruangan image. Objek dia 1/2, dia repeat 2 kali. Tambahkan dengan K, bahagian bawah pun ada objek dia lagi 1/2. Okey, majoriti dia dapat 1. Alhamdulillah cikgu nampak. Cikgu rasa jawapan dia 1 lah. Kita ikut suara majoriti kan. Cikgu ikan sumbat dapat Nova, alhamdulillah. Pasien pun dapat juga. Okey, jadi kita akan naikkan, kalau cikgu kan nampak pecahan dalam pecahan, cikgu cuba naikkan 1/2 ke naik ke atas. So 3 darab 1/2 sama dengan 1/2 tambah K. Maka 3 darab 1/2 sama dengan apa? 3/2. 1/2 pindah sebelah sini jadi tolak tolak 1/2 sama dengan K. Jadi 3/2 darab 1/2 dapat 2/2 ataupun 1. Jadi betul lah jawapan yang kamu dapat sama dengan 1. Tahniah semua, alhamdulillah ya. Okey kelas, sebelum cikgu nak open kepada kamu soalan, mungkin kita try satu soalan yang melibatkan fungsi gubahan. Ini fungsi gubahan ni. Ini fungsi gubahan. Okey, yang kritikal sikit tak ada ke? Fungsi songsang. Ini fungsi gubahan juga. Okay, tak apa. Kita tak ada yang kritikal. Tak apa, kita ambil yang basic dululah. Sebab takut ada yang tak faham dengan gubahan. Okey, try nombor 8 dulu kelas. Sorry lah ya, tadi anak cikgu mengganggu sikit. Tapi dah jadi bapak-bapak ni kelas online pula. Senang anak-anak kita nak datang kat sini kan. Okey, cuba kelas. F2 tu simple je kelas, tapi GF tu. GF tu. Yang cikgu nak fokuskan lah GF tu. Okey, boleh faham tak kelas sesi kita ni? Dah nak hampir sampai habis ke penghujung dia ni. Sedar tak sedar dah hampir 1 jam 20 minit dah kita dah beropsi. Jasmine jawapan dia 5, alhamdulillah. Okey, mari kita tengok soalan-soalan yang lain juga. Jawapan-jawapan dari kawan-kawan yang lain juga.
Satu comel, cikgu nak bawa dia sepanjang ke laut tahu. Okey, alright. Okey, ikan sumbat pun dapat jawapan sama macam Yasmin juga, dapat sama dengan 5. Okey, yang untuk A ni cikgu ingat simple lah kita terus jawab untuk soalan bahagian A. Okey, F2 F2 ni maksudnya apa? F2 sama dengan okey, so F fungsi F je tau. Fungsi F je kita libat fungsi F je. So dia akan jadi 2 darab dengan X dia. Objek dia ni objek ni X ni. Objek dia 2X tambah 1. Yalah 5 lah. So simple. 5 ni objek ke image kelas? Betul 5. 5 ni adalah objek ke ataupun image? 5 adalah kita punya image kita. 5 adalah image kita, betul. Objek yang mana? Objek 2. Maksudnya kalau dalam pemetaan nanti, dalam arrow diagram, 2 di sinilah, 2 di sini objek, dia akan petakan kepada image kita 5 macam tu. Right? Gitu. Kalau cikgu test 3, contohnya cikgu 3, masukkan 3. 3 darab 2, 6, 6 tambah 1, 7. Dia petakan kepada 7. Katalah kita masuk negatif 5. Masuk negatif 5. Negatif 5 darab 2 negatif 10 tambah 1 dapat negatif 9. So masuk kepada negatif 9 macam tu ya. Tetapi dalam sini kita cuma matchingkan 2 dengan 5 saja. Alright. Okey, Yasmin dapat bahagian B dapat 2. Okey, mari kita lihat kalau bahagian B kelas. Okey, bahagian B ni fungsi gubahan ni kelas, fungsi gubahan. Okey, bila ada fungsi gubahan kelas, cikgu selalu ingatkan pelajar-pelajar cikgu. Tolong jika ada fungsi gubahan untuk amatur lah, kita amatur ni semua ni. Cikgu pun amatur juga ya. Jadi bila kita ada soalan yang berkaitan dengan fungsi gubahan, kita kena letakkan kita punya kurungan petak di belakang. Cikgu sarankan macam tu. Kenapa cikgu biasa letakkan kurungan di belakang? Sebab kita nak menunjukkan bahawa kita mesti bermula daripada fungsi yang di belakang dulu. Okey. Jadi kita nampak dekat situ F2. Oh, F2. Tadi kan kita jawab F2. Berapa F2 kita? Oh, F2 tadi simple je. Berapa F2 tadi? Dah terjawab di bahagian kita punya bahagian A. F2 kita sama dengan 5. Maka tak perlu susah-susah kelas dalam kes ni, you terus masukkan 5 je kat sini. Sama dengan negatif 7. Maka negatif 7 ni merujuk kepada apa kelas? Negatif 7 ni adalah merujuk kepada image. Cikgu ulang masih muda. Image, inilah image kepada objek dia 5 melalui fungsi G. G saja tau. Dalam kes ni G saja. Maksudnya apa akan berlaku? Kita akan masukkan 5 ni ke dalam fungsi G ni. Nampak? 5 ni objek ni kelas. 5 ni objek. 5 ni objek akan masukkan ke dalam objek ni. Semua ni akan dapat image yang kita tuju. Maksudnya cikgu akan salingkan 3 tolak K. X dia berapa? 5. Sama dengan image. Berapa image dia? Oh, dapat negatif 7 kat situ. Boleh faham? Jadi kat sini kalau kita selesaikan, kita pindahkan 3 ke sebelah sana. Dia akan jadi negatif 5K. 3 asalnya positif pindah akan jadi negatif. So negatif 7 tolak 3 sama dengan negatif 10. So K kita akan sama dengan negatif 10. Bukan tambah ya. Bahagi dengan negatif 5. Jangan tersilap pula ni. Ni asal-asal ni. Bahagi juga dapat K sama dengan 2. Ya, majoriti dapat 2. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Kelas. Kalau cikgu buat arrow diagram kelas. Cikgu buat arrow diagram ya. Apa maksud FGF ni? Maksudnya, kalau you perasan, kita mesti mula daripada fungsi yang belakang dulu cikgu katakan. Fungsi G ke fungsi F yang belakang? Fungsi F. Jadi fungsi F ni maksudnya kita mesti mulakan fungsi F. Walaupun perkataan dia adalah GF2 tadi sama dengan negatif 7, tapi bukan G ni yang di depan ni. F ni fungsi yang mesti mula dulu. Belakang ke depan. Betul Alia, belakang ke depan. Dia macam matrices juga. Kalau you belajar kita matematik moden nanti ada matrix kan. Matrix semua mesti mula daripada belakang dulu baru ke depan. Ya. Macam penjelmaan pun sama juga, transformation. Jadi kita akan mulakan fungsi F. Maksudnya bila ada dapat objek dia 2, dapat negatif apa? Negatif 7. Betul ke macam ni? Salah ni. Sebab yang negatif 7 tu sebenarnya adalah untuk keseluruhan di belakang tu. Jadi apakah kita punya image untuk 2 tadi? Adalah kita punya 5 tadi. Nampak tak? 5 tu perantaraan dia. Maksudnya kalau cikgu ada objek dia 2, cikgu pergi kepada image dia 5. Dan cikgu sambung balik 5, dia akan dapat image dia negatif 7. Maksudnya fungsi ini adalah fungsi yang pertama adalah fungsi F. Fungsi yang kedua adalah fungsi G. Tetapi kalau kita nak lompat terus daripada 2 nak lompat bagi negatif 7, FG ke GF? FG ataupun GF yang sesuai? Bukan FG ya, adalah GF. Yang inilah. Kalau kita punya ikan sumbat, terima kasih betul.
Maksudnya kalau kita punya tulisan kita dalam arrow diagram, kita akan buat flow dia macam biasa. F dulu, G dulu. Tetapi kalau kita lompatkan daripada 2, lompat terus pada negatif 7, kita akan letakkan GF. Pastikan yang fungsi yang depan ni ada di belakang tulisan kita macam tu. Ya. Okey kelas, kita dah sampai 3.20 di kelas. Okey, kita nak buka kepada Q&A dulu. Ya. Cikgu bagi peluang untuk kamu buat Q&A dulu dengan cikgu. Boleh? So, kita ada baki lebih kurang dalam 10 minit. Cikgu buka peluang kepada para pelajar sekalian untuk membincangkan dengan apa-apa soalan yang you nak bertanya dengan cikgu. Jadi boleh gunakan ruangan chat tu untuk you bercakap dengan cikgu. Dan kalau nak bukakan mic pun, cikgu boleh bantu untuk you bukakan mic untuk you bercakap. Ya. Okay, ada Q&A? Nafis Zuhairi, cikgu ada kelas lagi tak nanti? Cikgu ada dalam plan, insyaAllah. Ya, cikgu memang ada dalam plan dan kalau perasan dalam website cikgu, memang cikgu ada paparkanlah the next class kita adalah pada minggu depan, iaitu pada hari Khamis dan juga hari Jumaat, insyaAllah. Ya. Nanti cikgu akan maklumkan. So keep update dengan kita punya website dan juga dalam kita punya email lah. Nanti cikgu akan distributekan kita ini. Ya. Cikgu nak buat soalan kehebat fungsi. Oh, ada nak soalan kehebat fungsi. You tak ada soalan sendiri ke daripada sekolah ke yang nak bertanya dengan cikgu? Kalau ada boleh buat dengan ruangan chat. Okey, sekejap cikgu tengok ada tak soalan, cikgu sediakan soalan. Soalan kehebat ada ke? Sebab modul yang hari ni cikgu letakkan bukan soalan kehebat pun, soalan yang biasa-biasa je. Ini bukan soalan kehebat. Okey, dia tak ada soalan kehebat kat sini, tapi soalan yang aras agak tinggi tu ada sedikit lah. Ada soalan yang tiba-tiba tak tahu nak tanya apa, Nova. Okey, tak apa. Kalau macam tu, cikgu sharekan satu soalan ni. Soalan ni bukan soalan kehebat pun ya. Soalan ni adalah soalan yang aras yang cikgu nampak aras yang agak sedikit tinggi lah. Ada sedikit tinggi. Okey, sedikit je tinggi, tak banyak pun. Ya. Soalan kehebat insya-Allah lah, nanti kita akan cuba untuk bincangkan pada sesi yang lain juga ya. Cikgu nanti ada kelas ganti untuk semalam ke? Okey. Untuk kelas ganti semalam tu semalam sepatutnya cikgu memang buat kelas semalam. Untuk kelas ni apa-apa cikgu akan maklumkan balik semula dalam website ataupun email lah. InsyaAllah ya. Jadi keep adik dengan cikgu lah. Cikgu memang ada plan untuk kelas-kelas kita yang macam ni juga. Ya. Kita akan buat regular kelas. Dan cikgu pun persediaan cikgu pun dah makin rapi dekat sini. Kalau siapa yang biasa dengan BSc Free School, pernah dengar tak BSc Free School? Sebelum ni cikgu memang sepanjang PKP bulan 4 lah cikgu bersama dengan dia orang. Cikgu bekerjasama dengan BSc Free School untuk buat kelas online. Setiap hari cikgu ada, kecuali yang fasa yang part yang ketiga tu lah cikgu buat PT3 saja. Sebab cikgu nak berehat sikit dalam bulan puasa. You know what, saya dari BSc. So kan, cikgu kata so dari BSc dekat sini. Jadi cikgu mungkin masa yang part yang kedua tu kalau Nova perasan, cikgu Haikal lah, itu kawan cikgu juga, satu cikgu punya satu universiti kat dulu. Dia yang ambil alih sebab cikgu nak berehat sekejap kat bulan Ramadan. Cuma sekarang ni cikgu rasa macam bertenaga sikit, dah hujung-hujung 10 Ramadan ni kan, kita dah mula untuk mencari malam-malam 10 Ramadan yang terakhir. Okay, so boleh nak tanya apa-apa? Oh, kita nak bincang soalan ni kelas. Okay, so kalau tengok kat sini kelas, dia bagi suatu fungsi G negatif 1x sama dengan 5 tolak kx bahagi dengan 3. Kelas, soalan ni simple je. Kalau kita punya G nak pergi kepada Gx, kita gunakan fungsi songsang. Ni fungsi songsang ya. Raya. Awal benar raya sikit Raya lagi ke kali ni? Entahlah, cikgu pun tak pasti lah. Semua pun macam PKP je. Ada persediaan raya ke? Raya masing-masing lah ya dekat rumah. Okey. Jadi kat sini kelas, yang pertama sekali kita kena buat let y. Kita biarkan y. Biarkan y sama dengan kita punya 5 tolak kx bahagikan dengan 3. Ya. Jadi dekat sini kelas, dia sama kelas. Kalau you nak buatkan gx, nak cari kita punya fungsi songsang, you akan biarkan macam tu. Kalau g negatif 1x ni, kalau you nak cari gx balik pun, you akan gunakan step yang let y ni juga. Sama. Ya. Okey, jadi maksudnya, kalau cikgu kan, kalau buat macam ni, cikgu rasakan better kita tukarkan macam ni. Cikgu biasa dengan pelajar biasa juga kata, yang ini letakkan x, yang ini letakkan y. Nampak tak? Objek yang asal ni kita tukarkan siap-siap kepada y, tetapi yang image ni kita letakkan sebagai x siap-siap. Boleh faham ya? Rearrange kelas, rearrange. Ya. Bila kita nak rearrange kita susun balik, So maksudnya sekarang ni x cikgu sombong kan? Sekarang ni kita nak jadikan y itu sebagai sombong.
Ya, sekarang ni X seorang-seorang. Sekarang kita jadikan Y sebagai sombong. Naikkan 3 dulu akan jadi 3X sama dengan 5 tolak KY. Pindahkan negatif KY ke sini akan jadi KY sama dengan 5 tolak 3X. Tinggalkan Y seorang-seorang, pindahkan K so jadi 5 tolak 3X bahagi K. Maka inilah fungsi yang kita dah songsang tadi. Kita dapat GX yang biasa. So GX akan jadi 5 tolak 3X bahagi K. Maka ini jawapan akhir untuk A kelas. Ya, dalam sebutan K tak ada masalah. Ya. Okey, untuk B ni kelas. Cikgu nak bincangkan bahagian B kelas. Okey, masa pun tinggal lebih kurang 3 minit. Okey. B kita dikatakan cari nilai K supaya kita letak ni. GX kuasa 2 ni akan sama dengan 2F negatif X. Okey, apa maksud dia kelas? Maksudnya kalau you perasan, X kuasa 2 ni maksudnya adalah objek kepada G. Cikgu ulang balik semula. Objek kepada G adalah X kuasa 2. Dan ini pula adalah negatif X ni akan merujuk kepada objek kepada F yang didarabkan dengan 2 baru seimbangkan kiri dengan kanan. Simple je kelas. Kita masukkan nilai kita. Okey, fungsi kita punya G tadi, yang ni kan GX kita kan? Yang ni GX yang kita dah dapat tadi. Gantikan objek dia bukan X tau, tapi X kuasa 2. So setiap kita punya yang ni akan gantikan X kuasa 2, so kita dapat apa? Dapat sebelah sini kita dapat 5 tolak 3X kuasa 2 objek kita. Nampak? X kuasa 2 sebagai objek kita. Bahagi dengan kita punya K. Okey. So, akan sama dengan 2 didarabkan dengan fungsi F. Tetapi fungsi F ni digantikan dengan objek dia negatif X. So, maksudnya kita gantikan 3. X kita akan gantikan sebagai negatif X kuasa 2. Tolakkan dengan 5. Boleh faham? Kita gantikan saja kelas. Cikgu ulang balik semula, ini digantikan ke dalam yang ini, 2 tetap ada 2. Ia salin macam biasa, kita masukkan G dengan F, fungsi seperti biasa. Okey, tugas kamu kembang-kembang biasalah kan, kita naikkan K dulu lah. So kita tinggalkan 5 tolak 3X kuasa 2 sama dengan 2K lah. Cikgu letakkan K. Yang ni darab, negatif X kuasa 2 akan jadi 3X kuasa 2 je. Tolak dengan 5. Kembangkan K tu kelas. Oh, yang ni macam boleh turun ke bawah je ni. Nampak kita ada 5 tolak 3X kuasa 2, 3X kuasa 2 tolak 5 kan, pindah ke bawah pun boleh. You nak kembangkan pun boleh kelas, nak kembangkan pun boleh. Tapi cikgu ingat better kita terus pindahkan ke bawah. You faham tak maksud cikgu? Cikgu jadikan dia sebagai 5 tolak 3X kuasa 2. Tapi cikgu tarikkan negatif di 2, faham tak? Cikgu terbalikkan tanda ni akan jadi positif, ini akan jadi negatif. 5 tolak dengan 3X tetapi kita ada negatif di luar ni. Kenapa cikgu buat macam tu? Sebab kalau you perhatikan, sebelah kiri left hand side ni kita ada 5 tolak 3X kuasa 2. Jadi apa yang cikgu nak buat? Cikgu tarikkan dia ke sini supaya cikgu tinggalkan macam ni. Negatif 2K. Pindahkan semua tu ke bawah, kita akan boleh potong tu kelas. Faham tak? Boleh potong. Okay? So kita boleh potongkan atas, potongkan bawah, yang tinggal 1. Bukan kosong 1. So negatif 2K. Maka K kita tinggal lah sama dengan 1 per negatif 2. Ataupun kita concludekan K kita negatif 1 per 2. Soalan ni tak cukup mencabar kelas, tak cukup mencabar. Sebab cikgu rasa, siapa tadi? Nova Siapa yang minta soalan kebat tadi? Siapa minta soalan kebat tadi Soalan kebat, siapa minta? K darab dengan 2 je cikgu. K darab dengan 2 je. Sebetulnya darab dengan dalam tu juga, tapi cikgu tak mau darab dengan dalam. Kita turun ke bawah sekali. Ya. Okay, so kelas, settle kelas untuk soalan hari ni. Okay, so kita dah, cikgu nak ikan sumbat. Okay, boleh ikan sumbat Okay, kalau ada soalan-soalan yang berkaitan tu nanti cikgu boleh cuba untuk buka dalam website satu pertanyaan yang attach dengan soalan juga. Cikgu cuba untuk buka satu medium untuk Q&A nanti. You boleh hantarkan soalan-soalan kita bincang. Okay, so kelas, cikgu ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pelajar. InsyaAllah nanti kita akan adakan kelas untuk Form 4 juga pada minggu depan. Minggu depan pada hari Khamis juga. Pukul 2 sampai pukul 3.30. Harapnya membantulah. Semua okey ke hari ni? Boleh faham ke sesi kita pada hari ini? Cikgu nak soalan tadi nak step sekejap. Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi para pelajar sekalian, video ni cikgu akan cuba, cikgu rekodkan, cikgu memang dah rekodkan dan video ini cikgu insyaAllah cikgu akan upload di dalam website kita. Cikgu akan bagi tahu cara macam mana you nak tengok dalam website, cikgu akan announce dan email tu cikgu sarankan email kepada mak ayah sebab mak ayah biasanya gunakan email setiap hari di handphone masing-masing yang akan dapat notification. Jadi bila cikgu dah siap nanti cikgu akan hantar kepada email masing-masing untuk bagi tahu cara macam mana kita nak lihat video kita ini. Okay, so class, thank you very much class. Cikgu ucapkan ribuan terima kasih. Nanti cikgu ada you dapat link tak? You dapat link tak macam cikgu separatekan macam
nak daftar tu kan. So cikgu sebab sesi ni lah sesi yang percuma, kita tak ada apa-apa bayaran, dan boleh sebarkan kepada kawan-kawan kamu seramai yang mungkin lah masuk dalam grup-grup sebar-sebar supaya next session lebih ramai yang kita dapat bantu bersama-sama juga insya-Allah ya. So pelajar Malaysian, cikgu ucapkan ribuan terima kasih. Jadi kalau kata ada soalan apa-apa boleh tanya dengan cikgu. Di dalam website cikgu juga ada satu klik link di WhatsApp tu, you boleh WhatsApp dengan soalan ni kalau nak tanya apa-apa. Tetapi jangan pula you bersedih, you marah kalau cikgu tak reply. Kadang-kadang cikgu sibuk juga. Cikgu insya-Allah cikgu akan cuba yang terbaik untuk reply dengan kamu. Jadi sekali lagi cikgu ucapkan terima kasih. Selamat berpuasa. Ya tadi cikgu nampak ada raya online lah jawabnya. Cikgu tengah bercadang macam ni. Cikgu tengah bercadang. Raya pertama cikgu nak pakai songkok, nak pakai baju Melayu elok. Cikgu nak buat online kelas Adnet. Boleh tak? Oh nak soalan tadi ya. Ni soalan ni. Ya boleh screenshot ya. Cikgu rasa macam nak macam tu. Nak beraya bersama-sama. Wow, raya dengan Admet Ashkin. Okey. Okey, so kelas terima kasih banyak-banyak kelas. Cikgu ucapkan ribuan terima kasih dah Ikan Sumbat dah snap tadi. Okey. So cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak. So cikgu ada sesi untuk pelajar tingkatan 5 pula sebelah sini. Ada juga pelajar tingkatan 5 kalau ada sini-sini you ada kawan-kawan you boleh juga sebarkan link yang sama juga untuk supaya mereka dapat join kat sesi cikgu pada petang ini. So sesi petang ni dengan form 5 cikgu akan bincangkan dengan soalan berlainan sedikit lah. Cikgu bincangkan soalan revision ya. Okey, so kelas Nova form 5 ni. Okey. So terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah, semoga bermanfaat. Selamat berpuasa. Selamat Ramadan. Jaga diri baik. Musim PKPB. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Bukan dia tak ada syarat So bersyarat duduk rumah masing-masing. Selamat puasa dan awal lagi cikgu nak ucap raya. Minggu depan insya-Allah cikgu ucap ucapan raya. Okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Baik, bye-bye semua.